Hai murid-murid, apa khabar? Hari ini kita akan belajar topik yang baru iaitu topik 7, tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Jadi, jom kita mulakan kelas kita hari ini. Mula-mula kita belajar tajuk koordinat. Untuk tajuk ini, kita akan buat sata catat. Sata catat adalah dibentuk dengan grid. Ini merupakan garisan grid. Untuk grid ini, untuk sata catat ini ada 3 ciri yang utama. Ciri pertama ialah paksi mengufuk. Paksi mengufuk adalah paksi melintang ataupun baris di grid ini. Paksi mengufuk juga disebut sebagai paksi X. Seterusnya, ciri kedua ialah paksi mencancang. Paksi mencancang adalah paksi yang menegak ataupun lajur bagi grid ini. Jadi, paksi mencancang juga disebut sebagai paksi Y. Untuk paksi X dan paksi Y, kita akan sediakan dengan nombor-nombor tertentu. Untuk X, kita akan tulis sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di setiap garisan. Dan untuk Y pula, dari sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi setiap garisan melintang. Okey. Jadi untuk ini murid-murid, terdapat 2 garisan iaitu garisan paksi X dan paksi Y. Antara 2 garisan ini, mereka mempunyai titik persilangan, titik yang bertemu bersama di sini. Jadi titik bertemu ini mewakili nombor digit sifar. Tapi untuk ini bukan sifar, ini adalah O yang disebut sebagai asalan. Jadi murid-murid perlu ingat, titik persilangan antara paksi X dan paksi Y dinamakan asalan. Asalan kita tulis O. Ini adalah O. O dalam bahasa Inggeris ialah origin. Jadi, kita belajar bahasa Melayu dalam matematik, maka kita sebut dia sebagai asalan. Asalan mewakili nombor sifar. Okay? Dia juga sifar kepada paksi X dan juga sifar kepada paksi Y. Seterusnya, ini merupakan belajar di kelas tahun 4A. Kelas tahun 4A ada 6 orang pelajar yang terdiri daripada Mimi, Danny, Peter, Sue, Jane dan Kamalia. Jadi, 6 pelajar ini mereka mempunyai kedudukan tertentu. Jadi, mari kita cari dahulu kedudukan Jane. Apa kedudukan Jane? Kedudukan Jane adalah di asalan. Jadi, koordinat Jane ialah sifar-sifar. Kenapa kita sebut sifar-sifar? Murid-murid perlu ingat, koordinat ditulis dengan paksi X dahulu dan diikuti paksi Y. Contoh menulis ialah dalam kurungan, kita tulis nombor di paksi X dahulu, lepas tu koma, baru tulis nombor di paksi Y. X ialah mewakili nombor di paksi X, iaitu nombor di bawah paksi ini. Bawah paksi X, di bawah paksi melintang. Okay. Untuk Y pula merupakan yang mewakili nombor digit di paksi Y. Nombor digit yang di tepi garisan menegak ini. Okey. Jadi perlu ingat, X adalah nombor di bawah ataupun nombor di paksi X dan Y adalah nombor di paksi Y. Dan jangan lupa, apabila kita tulis koordinat, kita perlu tulis dalam kurungan dan kita perlu tulis koma di antara paksi X dan paksi Y. Seterusnya, mari kita carikan kedudukan Sue. Apa kedudukan Sue? Kedudukan Sue ialah 3 unit ke kanan dari asalan dan 1 unit ke atas. Ingat ya murid-murid, kita perlu baca paksi X terlebih dahulu, baru kita baca
paksi Y. Okay. Sebab kalau kita tulis dalam koordinat, kita tulis X dahulu, baru tulis Y. Jadi kita baca X dahulu. Jadi kita tengok titik kedudukan Su di sini. Kita tengok X dahulu. Dia dari asalan. Kita kira 1, 2, 3. Lepas tu Y pula dia 1 kali 1 unit ke atas. Jadi koordinat Su ialah 3, 1. Ingat murid-murid, setiap kali kita nak cari kedudukan, kita perlu mengirakan kedudukan mereka bermula dari asalan. Jadi setiap kali kita nak kira, kita perlu kira dari asalan dengan mengirakan ke kanan dahulu. Lepas ke kanan, baru kita mengira ke atas. Seterusnya, mari kita carikan kedudukan Peter. Apa kedudukan Peter? Kedudukan Peter ialah 5 unit ke kanan dari asalan dan 3 unit ke atas. Maka koordinat Peter ialah 5, 3. Sebab di paksi X dia adalah 5 unit ke kanan dari asalan dan untuk 3 pula dia adalah 3 unit ke atas. Maka koordinat Peter ialah 5, 3. Ingat murid-murid, koordinat perlu ditulis dalam bentuk kurungan dan koma di tengah. Seterusnya, mari kita carikan kedudukan Kamalia. Apa kedudukan Kamalia? Kedudukan Kamalia adalah 6 unit ke kanan dari asalan. Jadi, adakah Kamalia mempunyai kedudukan di paksi Y? Tidak, sebab Kamalia dia duduk di atas garisan paksi X yang merupakan sifar di paksi Y. Maka koordinat bagi Kamalia ialah 6 sifar. Ya, 6 kali ke kanan dan tidak ke atas. Tidak ada unit ke atas. Maka 6 sifar. Seterusnya, latihan. Murid-murid, cuba murid-murid buat latihan ini dalam buku matematik. Mula-mula, kita lukis dahulu paksi X dan paksi Y. Lepas kita lukis paksi X dan paksi Y, kita perlu catatkan nombor-nombor digit. Kita tulis dahulu nombor digit bagi paksi X. Sifar ditulis di titik persilangan paksi X dan paksi Y. Lepas tu kita teruskan dengan nombor 1 di garisan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya kita tulis pula nombor digit di paksi Y. Kita mula dahulu dengan 1 yang berdekatan dengan sifar ataupun asalan. Jadi kita mulakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seterusnya kita tengok soalan. Tandakan titik-titik berikut pada SATA chart test. Okay. Selepas kita dapat hasilkan SATA chart test, kita perlu tandakan titik-titik tertentu mengikut soalan. Okay. Murid-murid perlu ingat, titik-titik tersebut kita perlu ditulis dalam bentuk koordinat. Dan format koordinat ditulis dalam kurungan. Lepas tu nombor X, koma, nombor Y. Kita teruskan dengan soalan 1. A. Titik A pada kedudukan koordinat 2, 4. Maka kita dapat tahu 2 adalah X dan 4 adalah Y. 2, maka kita gerak 2 unit ke kanan dari asalan dan 4 unit ke atas di Y. Jadi, di sini adalah titik A
dalam kurungan 24. Murid-murid ingat lepas letak titik di sini, perlu label ataupun catatkan nama titik ini. Jadi titik ini bernama A dan koordinatnya adalah 24. Seterusnya, titik B, 5, 1. 5 di X, 1 di Y. Jadi koordinatnya adalah gerak 5 unit ke kanan dari asalan dan 1 unit ke atas. Maka di sinilah titik B. Kita perlu catat B dalam kurungan 5,1. Soalan ketiga, C. Titik C di koordinat 3, 5. Jadi 3 di X dan 5 di Y. Kita gerak dulu 3 kali ke di paksi X. 1, 2, 3. 3 unit ke kanan dari asalan dan 5 kali ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sinilah tempat titik C dalam kurungan 3, 5. Seterusnya soalan keempat, D. Untuk D diberikan koordinat sifar 3. Jadi untuk ini D kita perlu tengok dari paksi X. Diberikan paksi X adalah sifar, maka kita di sifar. Tak ada gerakan sebab dia bagi sifar. Lepas tu 3 di Y, maka kita gerak 3 kali ke atas. Maka jawapannya adalah di sini. Di sinilah titik D dalam kurungan sifar 3. Seterusnya, soalan kelima, titik E dengan koordinat 7, 4. Maka 7 di paksi X dan 4 paksi Y. Maka kita mula dengan 7 dahulu. 7 unit ke kanan dari asalan. Okey, lepas tu 4 kali unit ke atas sebab Y. Maka di sinilah titik E dalam kurungan 7, 4. Baiklah murid-murid, soalan seterusnya. Titik manakah berada di garisan yang sama? Adakah C? Adakah titik D? Adakah titik E? Tak. Titik A dan titik E. Sebab kedua titik A dan E adalah berada di garisan 4. Di garis 4 pada paksi Y. Sebab mereka ada paksi Y yang sama. 4, 4. Seterusnya, kita beralih kepada tajuk nisbah. Apa itu nisbah? Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Ingat, nisbah adalah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Kita tengok contoh. Diberikan ada dua jenis buah-buahan, iaitu epa dan oren. Kita kira dahulu berapa biji epa. Ada 2 biji epa dan 3 biji oren. Soalannya, berapakah nisbah bilangan biji epa kepada bilangan biji oren? Jadi, diberikan epa dahulu baru oren. Maka kita tulis epa dahulu baru tulis oren. Nisbah 2 kepada 3 ditulis sebagai 2,3. Jadi nisbah bilangan biji epa kepada nisbah bilangan oren ialah 2,3. Murid-murid, kita tulis dalam bentuk 2, lepas tu 2 titik, lepas tu tulis 3. Ini adalah cara menulis nisbah, dan nisbah ini bukan sebut 2,3. Kita sebut sebagai 2 kepada 3. 2 kepada 3. Soalan seterusnya, berapakah nisbah bilangan buku yang dibaca oleh Siti kepada bilangan buku yang dibaca oleh Najwan? Diberikan ada 3 orang murid dan
sini telah menyatakan bilangan buku 3 orang murid ini buku yang dibaca oleh 3 orang murid ini dalam tempoh 1 minggu. Jadi diberikan Amir 2 buah buku, Siti 1 buku, Najwan 3 buku. Okey, soalan dia nak buku yang dibaca oleh Siti dan buku yang dibaca oleh Najwan. Jadi dia nak Siti dan Najwan sahaja, maka Amir kita tak nak tengok, kita tengok Siti dan Najwan. Siti ada 1 buku dan Najwan ada 3 buku. Nisbahnya dia bermula dengan Siti baru Najwan. Jadi kita perlu mula dengan Siti dahulu baru Najwan. Nisbah bilangan buku yang dibaca oleh Siti kepada bilangan buku yang dibaca oleh Najwan ialah 1/3. Ini sebut 1/3. Kalau kita tulis, kalau dalam bentuk tulis, kita perlu tulis 1, 2.3. Kalau kita nak bacakan nombor nisbah ini, kita perlu baca 1/3. Soalan seterusnya. Barangan di sebelah merupakan barangan yang dibeli oleh abang. Okay. Abang sudah beli 3 jenis barang, iaitu penanda buku yang merupakan harga RM1 dan kasut merupakan RM100 dan telefon merupakan RM1,000. Nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga kasut. Jadi soalan dia minta harga penanda buku dan harga kasut. Jadi harga bagi telefon kita tak nak tengok, kita tengok bagi kedua-dua barang ini sahaja. Okay, kita mulakan dengan penanda buku dahulu. Harga penanda buku ialah RM1. Maka kita catatkan RM1 di bawah. Lepas tu 2 titik dan harga kasut. Diikuti harga kasut ialah RM100. Maka kita dapat RM1 kepada RM100. Namun murid-murid, jawapannya untuk ini jawapannya ialah 1/100. Murid-murid perlu ingat, nisbah tidak perlu ditulis unit. Jadi setiap unit yang terdapat pada nombor digit di sini perlu dibuang ataupun dikeluarkan. Kita hanya catat nombor digit sahaja bagi nisbah. Maka jawapan bagi nisbah harga penanda buku kepada harga kasut ialah 1/100. Soalan seterusnya. Nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga telefon. Okay, sekarang dia nak penanda buku kepada harga telefon. Penanda buku dan telefon. Maka kasut kita tak nak tengok. Kita tengok kedua-dua benda ini sahaja. Okay. Diberikan harga penanda buku ialah RM1. Maka kita tulis RM1. Lepas tu letak 2 titik. Dan harga bagi telefon. Jadi telefon ialah RM1,000. Jadi nisbahnya ialah 1/1000. Seterusnya, lihat gambar di sebelah. Diberikan jus timun dan jus lobak. Nyatakan nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. Jadi di sini dia sudah tulis jus timun terlebih dahulu, baru jus lobak. Maka kita perlu tulis dalam bentuk isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. Okay, kita catatkan unit kuantiti. Untuk jus timun 1 liter kepada jus lobak 4000 mililiter. Maka jawapannya tidak, bukan 1/4000. Murid-murid perlu ingat, sebelum ini cikgu sudah terangkan, nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Apa itu unit yang sama? Adakah 1 liter dengan 4000 mililiter adalah unit yang sama?
tidak. Ini adalah unit liter dan ini adalah unit mililiter. Maka mereka tidak sama unit. Jadi untuk ini, kita perlu pastikan unit adalah sama untuk menulis nisbah. Jadi kita perlu tukarkan unit ml kepada liter. Kita sudah tahu 1000 ml adalah 1 liter. Jadi 4000 ml adalah 4 liter. Jadi kita sudah dapat unit yang sama, maka kita boleh teruskan dengan jawapan kita, iaitu 1/4. Seterusnya, untuk latihan ini boleh dirujuk dalam buku teks muka surat 221. Diberikan jisim betik 1 kg, jisim kelapa 1000 gram. Untuk ini, nisbah diberikan jawapan dalam buku teks. Dalam buku teks, nisbah jisim betik kepada jisim kelapa ialah 1/1000. Adakah ia betul? Adakah jawapan yang diberikan itu betul? Nyatakan sebabnya. Okay. Untuk ini, kita tengok dahulu jisim betik kepada jisim kelapa. Okay, diberikan dia nak nisbah jisim betik kepada jisim kelapa. Maka kita catat dahulu jisim betik dan jisim kelapa. 1 kg dan 1000 gram. Jadi murid-murid, tadi cikgu sudah terangkan, kedua-dua jisim ini adalah tidak sama sebab unit tak sama. Jadi kita nak tukar tukarkan unit gram kepada kg supaya kita nak jadikan dua kuantiti ini adalah mempunyai unit yang sama. Jadi untuk ini 1000 gram sama dengan 1 kg. Okey. Maka 1 kg kepada 1 kg. Nampak? Dia punya jisim unit tak sama, maka kita perlu jadikan dia sama dahulu sebelum kita buat nisbah. Lepas kita dapat unit yang sama, iaitu 1 kg bagi jisim betik dan 1 kg bagi jisim kelapa, maka kita boleh teruskan dengan nisbah. Nisbah jisim betik kepada jisim kelapa ialah 1/1. Maka jawapan di buku teks ini adalah salah sebab dia tulis 1000 terus. Okey, ingat ya murid-murid, perlu tukarkan unit perlu tukarkan kuantiti bagi dua bentuk kuantiti ini kepada unit yang sama dahulu sebelum kita buat nisbah, ya. Seterusnya, kadaran. Apa itu kadaran? Mari kita tengok. Contoh 1. Diberikan sebuah gerai yang menjual buah-buahan. Ada buah-buahan pear, buah apple dan buah orange. Okay, diberikan 4 biji pear ialah RM6, 5 biji apple ialah RM7 dan 6 biji orange ialah RM5.40. Jadi berapakah harga bagi 4 biji apple? Dia nak apple sahaja, maka kita tengok apple sahaja. Untuk ini, ada dua langkah untuk dapatkan jawapan ini. Langkah 1, kita tengok dahulu, di sini dia catatkan harga bagi 5 biji apple sahaja. Kita hanya tahu harga bagi 5 biji apple. Jadi kita macam mana kita nak dapat tahu harga bagi 4 biji apple? Maka kita perlu tahu dahulu harga bagi sebiji apple. Jadi kita carikan dahulu harga bagi sebiji apple. Diberikan 5 biji apple RM7. Sebiji apple berapa ringgit? Maka kita perlu bahagi. RM7 bahagi 5 baru kita boleh dapat harga sebiji apple. Kita buat dalam bentuk bahagi. 1 darab 5 dapat 5, 7 tolak 5, 2. Lepas tu, kita ada baki 2 di sini. Kita perlu berikan RM7 ini dengan sen. Okey. Lepas kita dapat unit sen, kita teruskan dengan bahagi.
Jadi murid-murid ingat, selepas kita dapat jawapan di sini, jangan murid-murid lupa letak titik untuk membezakan ringgit dan sen. Maka jawapan bagi sebiji epa ialah RM1.40. Selepas kita dapat harga bagi sebiji epa, murid-murid, kita belum selesai lagi jawapan kita. Soalannya ialah berapakah harga bagi 4 biji epa. Jadi dia nak 4 biji epa, maka dari sebiji epa kita perlu darab 4. RM1.40 darab 4 dapat 14. 1 darab 4, 5. 4 tambah 1, 5. Maka harga 4 biji epa ialah RM5.60. Seterusnya, Damia ada RM10. Damia ingin membeli 8 biji pear. Kirakan harga yang perlu dibayar oleh Damia. Adakah wangnya mencukupi? Jadi dia ingin carikan harga bagi pear. Maka kita tengok pear sahaja. Diberikan 4 biji pear adalah RM6. Jadi kita nak tahu 8 biji pear, kita perlu cari dahulu harga bagi sebiji pear. Untuk ini, 4 biji pear RM6. 1 biji pear adalah RM6 bahagi 4. Okey. Kita teruskan RM6 bahagi 4. 1 darab 4 dapat 4. 6 tolak 4 dapat 2. Lepas tu kita bagikan unit sen supaya senang, supaya kita tidak ada baki tertinggal. Okay, kita teruskan dengan 20. 5 darab 4, 20. Sifar. Maka murid-murid, kita dapat jawapan RM1.50. Sebiji pear adalah RM1.50. Setelah itu kita perlu carikan harga bagi 8 biji pear. Maka dari sebiji pear kita perlu darab 8 untuk carikan harga 8 biji pear. RM1.50 darab 8. Sifar darab 8 sifar. 8 darab 5, 40. 1 darab 8, 8 tambah 4, 12. Jadi jawapan kita ialah harga 8 biji pear ialah RM12. Lagi soalannya, adakah wangnya mencukupi? Tidak, sebab Damia hanya mempunyai RM10. Namun harga bagi 8 biji pear ialah RM12. Oleh itu, Damia masih hutang lagi RM2 untuk membeli 8 biji pear. Baiklah, untuk soalan ini, murid-murid nampak tak gambar yang bergerak? Victor memandu keretanya dengan kelajuan yang sama sejauh 240 km dalam tempoh 3 jam. Okay, maksudnya, dalam 3 jam, Victor sudah dapat memandu kereta dalam jarak 240 km. Jadi soalannya, berapakah jarak yang dilaluinya dalam tempoh 5 jam dengan kelajuan yang sama? Okay. Untuk ini, murid-murid, ingat kadaran kita perlu buat 2 langkah. Maka kita nyatakan 2 langkah dahulu. Langkah 1, kita perlu carikan dahulu tempoh dalam 1 jam. Okay. Sekarang dia beri 3 jam. Kita sudah tahu 3 jam adalah 240 km. Maka kita perlu carikan dahulu jarak yang dipandu oleh Victor dalam 1 jam. Maka 1 jam kita perlu 240 km bahagi 3. Jawapannya ialah 80 km. Setelah itu, berapakah jarak yang dilaluinya dalam tempoh 5 jam? Okay, untuk ini, dia nak carikan tempoh 5 jam. Jadi kita sudah dapat 1 jam 80 km. Maka kalau kita nak tahu 5 jam, kita perlu darab dengan 5. 80 km darab 5 dapat 400
km. Maka terhasillah jawapan kita, iaitu jarak yang dilalui oleh Victor dalam tempoh 5 jam ialah 400 km. Baiklah murid-murid, hari ini kita telah belajar 3 tajuk, iaitu koordinat, nisbah dan kadaran. Apa itu koordinat? Koordinat ialah titik kedudukan bagi sesuatu benda. Jadi untuk koordinat kita perlu carikan kedudukan bagi titik-titik tertentu menggunakan sata cates. Jadi untuk sata cates ini, sata cates mempunyai 3 ciri. Antaranya ialah paksi S, paksi X, paksi Y dan asalan. Ingat, bagi sata cates ada 3 ciri, iaitu paksi X, paksi Y dan asalan. Bagi nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti dalam unit yang sama. Okay. Ingat ya, untuk nisbah adalah perbandingan dua kuantiti dalam bentuk unit yang sama. Mereka akan mempunyai sama unit. Kalau unit tidak sama, kita perlu jadikan unit sama dahulu sebelum kita dapatkan nisbah. Bagi kadaran pula, kadaran ialah persamaan antara dua kuantiti nisbah. Jadi untuk ini, cikgu harap murid-murid sudah faham ketiga-tiga topik yang kita belajar hari ini. Kita akan teruskan berjumpa di tajuk depan. Jumpa lagi.